COVID-19, musibah untuk perniagaan kita dan cara untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, pada malam ni kita boleh jumpa lagi dalam Facebook Live di Fadi Ghazali, fanpage Fadi Ghazali. Seperti biasa hari Selasa jam 9 malam kita akan live bersama-sama di page Fadi Ghazali. Dan pada malam ni adalah malam yang sangat crucial, live yang sangat crucial, yang mana kita akan bincangkan satu perkara yang sangat penting, especially untuk survival business kita untuk tahun 2020. Sama ada kita boleh mencapai kita punya target untuk tahun 2020 ataupun kita akan tersasar jauh untuk tahun 2020. Apa khabar anda semua? So far, kepada semua yang sedang melihat live pada malam ni, this is a very crucial live yang saya akan bongkarkan, saya akan sharekan tips untuk kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ni. InsyaAllah saya akan bagi kepada anda 7 step, right? 7 step yang mana kita akan guna ilmu-ilmu yang insyaAllah magic untuk bantu anda untuk mengatasi masalah ini, especially untuk bantu anda untuk bisnes anda. Okay? Pertama sekali, sebelum kita mulakan kita punya live pada malam ni, topik pada malam ni, saya nak minta anda klik share this video untuk sampaikan maklumat penting ini kepada semua rakyat Malaysia, insya-Allah. Klik share walaupun di mana saja anda berada, ketika mana anda melihat video ini, pagi ke, tengah hari ke, atau malam ke, live bersama dengan saya ke, tak kisah, yang penting klik share this video untuk kita sampaikan kepada ramai orang, especially banyak bisnes yang affected untuk pada ketika ini. Alright, untuk makluman anda, esok akan berlangsungnya kita punya aktiviti yang akan banyak aktiviti, especially dekat office kerajaan dan juga swasta akan tidak beroperasi. Sama juga dengan tim Fanivo pun kita tak beroperasi. Kita akan tutup kita punya office mulai hari ini sehinggalah tarikh yang sudah pun diberitahu oleh pihak kerajaan, dan hopefully tarikh itu tidak dipanjangkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni saya akan sharekan kepada anda 7 step, 7 langkah yang anda perlu ambil untuk kita mengatasi masalah COVID-19, especially untuk our business. Are you ready, guys? Alright. Sebelum kita mulakan, saya nak kita semua istighfar dulu 3 kali. Alright, istighfar dulu 3 kali. Semoga apa yang kita akan belajar malam ni akan memberi manfaat untuk kita semua. Sebab Allah janji, bila mana kita istighfar, Allah akan tambah kita punya rezeki. Kita istighfar, Allah akan tambah kita punya rezeki. So insyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan istighfar 3 kali, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Kita bacakan doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Alright, pada ketika itu Nabi Yunus dikelilingi 3 kegelapan. Alright, 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan gelapnya dasar lautan. Nombor 3, gelapnya perut ikan. InsyaAllah, bila kita bacakan doa ni, semoga Allah tarik kita keluar daripada masalah yang kita hadapi sekarang, which is COVID-19. InsyaAllah, semoga pertama Allah hindarkan kita, keluarga kita, ahli pasukan kita, kita punya staff, kita punya team, semua Allah akan lindungi daripada COVID-19 dan Allah akan cabut kita keluar daripada masalah ni, insyaAllah. Right? InsyaAllah kita bacakan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa yang tak ingat, boleh ikut saya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah kita bacakan berulang kali ayat ni. Bagi anda yang ada masalah dalam bisnes anda sekarang, anda ada problem, anda ada masalah dalam keadaan ada pelanggan yang nak ambil balik duit, alright, ada pelanggan yang tak jadi ambil servis kita, ada pelanggan yang dah
dah bayar dah everything, tiba-tiba nak cancel event. Ada a few daripada saya punya elite circle pun ada bagi tahu, ada message. Ada pelanggan-pelanggan yang dah bayar untuk majlis perkahwinan hujung minggu ni atau bulan ni, nak ambil balik duit. Sebab apa? Majlis tak jadi nak dilakukan. So ramai daripada kita berada dalam keadaan yang sangat gelap, kita tak tahu nak buat apa. Percayalah, saya bagi tahu, Allah dah janji dalam surah Al-Insyirah. Alright? Allah dah janji dalam surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Alright? Allah janji dalam surah Al-Insyirah. Bila saya baca ayat ni, tuan dan puan, saya berada dalam keadaan yang, sebab saya juga berniaga, right? Kita semua berniaga, kita ada masalah. Few daripada kita masalah yang sangat berat. Ada Allah uji dalam keadaan yang pertama, kena tutup office. Nombor 2, bisnes langsung tidak ada. Yang ketiga, kantung emergency bisnes pun kosong. Masya Allah, Allah uji. Tapi yakinlah, Allah janji dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali ayat. Bagi kita yang berada dalam keadaan emosi kurang stabil, bisnes tak berapa nak bagus, right? Ingat, ada janji Allah, dalam kesusahan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang ayat tu. Dan macam mana kita nak keluar daripada masalah kita? Alright? Kita bacakan doa yang Nabi Yunus baca sewaktu ditelan oleh ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, saya bacakan kepada anda. Ikut saya ramai-ramai, insya-Allah. Semoga Allah cabut problem kita malam ni juga dengan izin Allah. Cabut problem kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan, Allah boleh cabut 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut dan gelapnya perut ikan. Right? Daripada masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus, Allah boleh tarik keluar. Apatah lagi Allah boleh tarik masalah kita sekarang, especially bisnes kita yang bermasalah ketika COVID-19. Betul ke tak betul? Baik. Untuk malam ini, saya akan sharekan kepada anda 7 langkah yang perlu anda buat untuk kita berhadapan dengan situasi bisnes kita sekarang yang sangat meruncing. And I'm very serious because of why? Because of sangat ramai sekarang yang berhadapan dengan masalah. Betul ke tak betul? Sangat ramai. Okay? Baik, are you ready guys? Saya akan sharekan kepada anda 7 langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang pertama. Okay, langkah yang pertama. Majoriti orang bila langkah ini yang saya akan sebut yang pertama ni, dia akan letak yang ujung sekali. Tapi saya nak langkah pertama yang saya bagi tahu ni adalah langkah yang kita bukan guna kudrat kita. Kita kena guna kudrat Allah. Alright, kita akan guna kudrat Allah. Kena percaya dengan apa saja yang orang cakap, tuan dan puan. Kita tak ingat ada satu ayat ni. Saya bagi tahu kepada anak saya, walaupun anak saya umur 7 tahun, anak saya umur 4 tahun, saya bicara dengan anak saya tanya, Akif tahu tak Allah dekat mana? Wafi tahu tak Allah dekat mana? Anak saya kata, kita dekat sini. Dia tunjuk dekat lantai. Allah dekat sana, ujung, jauh sangat. Dan saya tanya anak saya, pernah tak Akif cakap dengan Allah? Anak saya kata, tak pernah. Mana pernah? Saya tak nampak Allah. Allah kat mana papa? Dia tanya saya. Saya pun bagi tahu kepada anak saya ingatkan. Bila saya bagi tahu kepada anak saya sedang ingatkan diri saya sendiri. Bila saya bagi tahu kepada anda semua sekarang ni, saya sebenarnya bukan nak mengajar anda, saya sedang memberitahu kepada diri saya sendiri. Alright? Which is, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah pun buat perjanjian cop mohor dengan Allah. Allah ada tanya kita satu soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ini adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah beritahu, adakah aku Tuhanmu? Dan Allah tanya soalan tu dan kita beritahu, ya, aku bersaksi, engkaulah Tuhanku.
Maksudnya, first thing first, untuk kita fight COVID-19 bukanlah dengan, especially untuk bisnes kita, right? Kita tak boleh control COVID-19 ni sebab hanya Allah yang boleh control COVID-19, betul tak? So first thing first, ladies and gentlemen, kita guna magic instead of logic. Faham ke faham? Right? Kita perlukan magic untuk our business now. We need magic to happen untuk bisnes kita sekarang. Kita guna magic instead of logic. Faham ke faham? Clear setakat ni? Baik. Macam mana kita nak guna magic instead of logic? Okay? Magic instead of logic. Baik. Saya nak bacakan kepada anda satu kisah. Alright? This is the first step. Right, saya bagi 7 step malam ni. Saya nak anda stay tune. Ambil lah pen, kertas. This is very crucial. Dan saya nak minta anda semua klik share. Please guys, please klik share. Sebab sekarang ni sangat ramai orang ada masalah dengan bisnes dia. Saya yakin kita boleh selesaikan this problem, insya-Allah, once and for all. Mungkin, most probably, bila kita berhadapan dengan situasi ni, Allah nak buka sesuatu kefahaman dalam diri kita, which is, hey, come on, bukan kau punya effort. Sekarang ni kau kena letak pada aku effort tu, aku akan mudahkan effort kau. Okay? Baik. Guna magic instead of logic, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ceritakan kepada anda satu kisah yang saya baca dalam satu, sebelum saya live tadi, saya baca satu kisah. Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ni adalah sebuah kisah yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Alright? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ni pada satu malam, alright, pada satu malam malaikat maut bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alright? Malaikat maut tanya, siapakah anak muda yang datang berjumpa denganmu? Ditanya. Nabi Ibrahim pun bagi tahu, anak muda ini datang berjumpa denganku untuk mengutarakan niatnya untuk berkahwin esok hari. Alright? Dan bila Nabi Ibrahim bagi tahu pemuda yang datang itu adalah untuk mengutarakan niatnya untuk berkahwin esok hari, Masya Allah, malaikat maut terus bagi tahu, sayang sekali, usia anak muda itu tidak akan sampai esok pagi. Sayang sekali, usia anak muda ini tidak akan sampai esok hari. Anda bayangkan, anda bayangkan apabila orang bagi tahu kepada kita, kita punya usia tak akan sampai esok hari. Apa perasaan kita? How do you feel? Right? To that extent. Kita akan jadi seorang yang sangat sedih. Betul tak? Bisnes kita tak tahu bila, sama ada bisnes kita akan grow atau tidak. Betul ke tak betul? Dan ketika itu, bayangkan, malaikat maut bagi tahu yang dia punya umur dah tak panjang dah. Tiba-tiba, pada ketika itu malaikat maut tinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keesokan paginya, bila Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim melihat anak muda tadi tu, alright, bernikah dengan gadis pilihannya. Walhal malaikat maut tadi bagi tahu yang usia budak ni takkan sampai esok hari. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, ya malaikat maut, macam mana budak yang kau kata usianya takkan sampai pagi esok, tiba-tiba panjang umurnya? Malah mengikut cerita ini, umur pemuda tadi mencecah sehingga 70 tahun. Walhal malaikat maut kata, esok pagi pemuda ni dah tak ada dah meninggal dah. Rupanya malaikat maut memberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pada malam sebelum pernikahan itu, pemuda itu sudah sedekahkan separuh daripada hartanya, right, menjelang pagi pernikahannya, right? Dan disebabkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan untuk memanjangkan hidup pemuda tersebut. Right? Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan untuk memanjangkan usia pemuda tersebut. So,
Saya akan sharekan kepada anda 7 step. This is the first step ever. First step ever untuk anda naikkan jualan anda ketika musim COVID-19. The first step adalah guna magic instead of logic. Tulis. Saya nak minta anda tulis dulu. Penerangan saya akan bagi. Guna magic instead of logic. Tulis dan minta anda klik share this video. Saya nak, kalau kita boleh hit sampai 1000 orang boleh tengok live kita, Alhamdulillah. Saya syukur sangat kita boleh sampaikan benda ni. Guna magic instead of logic. How to get magic. How to get magic. First thing first. Go and sedekah. Alright? Walaupun dalam keadaan ekonomi kita tak berapa nak bagus, kita tertekan, bisnes kita tak berapa nak bagus sekarang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil duit yang kita ada ni, sedekah kepada orang lain. Ambil duit dan sedekah kepada orang lain. Boleh? Alright? Sedekah paling baik adalah sedekah yang tidak diketahui orang. Sebab ada satu hadis, sedekah yang orang lain tidak tahu, dia panggil sedekah sembunyi, akan meredakan marahnya Allah. Kalau Allah marah kepada kita, rezeki kita akan tersekat. Allah marah kepada kita, rezeki kita akan terhalang. Allah marah kepada kita, bisnes yang kita buat di kala COVID-19 ni lagi susah, lagi payah. Bila Allah marah kepada kita, apa saja urusan yang kita nak lakukan, mesti ada halangan. Mesti ada problem. Mesti ada batu yang menghalang kita. Sama ada tim kita tak bagus, bisnes yang orang nak sign tiba-tiba tak nak ambil. Sebab apa? Semua itu rezeki daripada Allah. So ada satu hadis yang mengatakan, guru saya ajar kepada saya, sedekah sembunyi itu akan meredakan marahnya Allah. Faham? So first step adalah guna magic instead of logic. Clear setakat ni? Alright? Thank you very much pada anda yang klik share. Yang belum klik share, it's okay. Alright? Saya hormat anda punya decision tak nak share this knowledge kepada orang lain, it's okay. Tapi kalau anda rasa it's good untuk share dengan orang lain di kala kita dalam keadaan bermasalah ini, please guys, klik share. Okay? Alright. So, guna magic instead of logic. Pertama, kita boleh sedekah. Sedekah banyak-banyak, insya-Allah. Sedekah banyak-banyak. Right? Sedekah banyak-banyak. Kita cari orang yang bermasalah, duit tak ada. Sedekah banyak-banyak. Anda kena faham, ada orang belum dapat gaji. Right? Ada orang sekarang ni, tak kala ketika ini, ada orang belum dapat gaji dia. Tapi ada orang dah buat buying, panic buying. Anda bayangkan ada orang yang tak cukup duit, dia nak buat panic buying tu, duit tak ada lagi panic daripada nak panic buying tu. Anda faham tak? Jadi, tak kala kita ada duit ni, sedekah kepada orang. Dan sedekah paling baik adalah sedekah yang sembunyi. Orang lain tak tahu. Anda pergi tengok rumah orang yang miskin, yang tak ada duit, kan? Anda beli beras, anda letak depan rumah dia. Anda beli barang keperluan dia, anda pergi sangkut dekat pintu, tombol pintu dia. Right? Bila dia buka, pagi esok dia tengok, Masya Allah ada beras. InsyaAllah tuan dan puan, akan redakan marahnya Allah. Alright? Allah, bila Allah tak marah, Allah bagi sebanyak-banyaknya kepada kita. Boleh? Guna magic instead of logic. Right? Dalam magic instead of logic juga sebutkan, alright, perkataan ini, which is sentiasa kita kena buat aktiviti ni, sentiasa mohon maaf kepada Allah. Right? Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Alright? Istighfar banyak-banyak. Mohon ampun kepada Allah banyak-banyak. Alright? Mohon ampun kepada Allah banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang banyak kali. Alright? Doa yang Nabi Yunus bacakan sewaktu ada 3 kegelapan ni. Ni namanya guna magic instead of logic. Masya Allah. Di bawah magic instead of logic ni, payung dia adalah buat apa Allah suka. Alright? Anda kena faham satu perkara tuan dan puan. Sedekah, alright? Sedekah akan menolak musibah. Alright? Magic. Bila kita sedekah, sedekah akan menolak musibah. Okay? Kalau kita nak bisnes kita laju,
Magic instead of logic. Buat 2. Pertama, right, buat sedekah. Nombor 2, istighfar banyak-banyak. Minta ampun pada Allah banyak-banyak. Itu nombor 1 saya nak sharekan kepada anda. Ada 6 lagi tips. Okay, baik. That's the first thing first. Alright, the first thing first adalah guna magic instead of logic. Okay. Baik. Now, seterusnya, alright. Seterusnya, saya akan sharekan kepada anda 6 lagi step, alright. 6 lagi step yang anda perlu lakukan, alright, untuk menangani krisis. Menangani krisis sewaktu ekonomi yang gawat, right? Di kala ekonomi gawat pada ketika COVID-19, right? Saya faham apa perasaan anda, right? Saya faham perasaan yang anda alami sekarang sebab saya pun berniaga, right? This is the first time ever berlaku untuk kita semua. Betul tak? Okay? Tapi anda kena faham satu perkara. Alibaba naik jadi multi-billion punya company adalah ketika berlaku SARS. Kalau tak silap saya tahun 2003 atau 2008. Kenapa ketika SARS itulah Alibaba naik dia punya evaluation? Why? Ketika SARS itu semua orang, dia punya office kena lockdown, semua orang kena balik ke rumah masing-masing, mereka bawa balik komputer ke rumah mereka untuk bekerja daripada rumah. Okay? Dan ketika itulah Alibaba launch satu produk mereka namanya Taobao. Alright? Macam macam Lazada dekat Malaysia. Launch Taobao dan zup dia punya sales ataupun evaluation syarikat naik berbilion US dollar. Hanya disebabkan krisis berlaku. Ketika krisis berlaku, mereka nampak peluang. Okay? Surah Al-Insyirah Allah dah bagi tahu, dalam setiap kesusahan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali. Maksudnya apa? Sabar sahabat-sahabat sekalian. Okay? I know how you feel now. Sebab tu saya bersama dengan anda. Funnel Evo bersama dengan anda. Kita sekarang ni together. Kita work together as a team. Okay? Alright? Kita, siapa pun anda yang sedang live dengan saya, saya, Funnel Evo, kita akan bantu dengan izin Allah, bantu seramai mungkin usahawan untuk kita fight this COVID-19, right? Especially untuk bisnes kita. Okay? Right? Baik. Itu nombor 1. Guna magic instead of logic. Nombor 2. Now, it's time to use logic pula. First kali guna magic. Nombor 2, kita guna logic. Okay, untuk logic, there's 6 step untuk kita menangani krisis ketika ini. Ready guys? Bismillah dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. The first thing first, untuk menangani krisis, dia mesti bermula dengan satu perkataan. Alright, satu perkataan. Guys, this is step number 2. I need you guys to jot it down. Tulis. Sebab kita semua bukan Imam Syafi'i. Cepat ingat. Alright? Kita bukan Imam Syafi'i yang dengar, terus ingat. Saya minta anda semua tulis. 700 orang yang sedang live dengan saya minta anda tulis. Dan saya minta sangat sungguh-sungguh, from bottom of my heart, please click share guys. Please click share supaya this message sampai kepada semua orang. Baik, nombor 2. Ketika krisis berlaku, benda paling penting adalah leadership. Tulis. Benda paling penting ketika krisis berlaku adalah leadership. Okay? The keyword adalah strong leadership. Keyword nombor 2 untuk berhadapan dengan COVID-19 is strong leadership. Start. Semuanya bermula daripada leadership. So, anda yang sedang dengar dengan saya sekarang ni, right? InsyaAllah, anda yang sedang dengar saya sekarang ni, saya nak minta anda reflect yourself. Adakah aku punya leadership is strong enough untuk membawa aku punya kapal ni pergi ke satu tempat yang lebih baik? Adakah leadership aku ni sekarang ni melihat benda negatif atau aku melihat benda positif di sebalik semua perkara yang berlaku? Adakah aku punya leadership sekarang ni, instead of demotivate your team,
you inspire your team to fight. Alright? Di sebalik masalah yang berlaku, kita semua kena balik ke rumah masing-masing, kena buat kerja di rumah instead of datang ke office. Adakah leadership kita sekarang ni strong enough untuk pastikan our team bekerja dari rumah? Adakah kita boleh inspire our team, enough inspire them to work from home dalam keadaan mereka amanah dengan tugas mereka? Okay? Amanah atau tidak dengan tugas yang diberikan kepada mereka walaupun kita tak tengok mereka. Alright? Kena faham tu. Dikala krisis berlaku, amatlah penting you equip yourself as a business founder ke kau tak founder ke kau apa agent ke dropship ke, tak kisahlah, stockist ke apa. Yang penting you need to have strong leadership. Faham ke faham? You need to take account apa saja berlaku dalam you punya business. Okay? Jangan lepas tangan. Okay? Ada orang bila berlaku masalah macam ni, dia tak boleh nak bayar gaji, dia terus buang semua staff-staff dia. Instead of dia fikir, macam mana aku nak tambah income. Okay? You need to have a strong leadership. Tengok saya. I'm very serious with this. Okay? Leader, dia nampak bagus lebih banyak berbanding benda tak bagus. Dia nampak positif lebih banyak berbanding negatif. Dikala COVID-19, dikala semua orang nampak negatif, dia nampak positif. Alright? Dia nampak peluang. Dikala orang lain resah, gelisah how to solve this problem, dia keep on cari solution. Dia Google apa yang orang perlukan dikala problem ini berlaku. Faham ke faham? Number 2. Nombor 3. Alright, macam mana untuk anda berhadapan dengan krisis ini? Step nombor 2. Ready guys? Step nombor 2. Nombor 3. Step nombor 3. Sorry guys. Okay. Step nombor 3. Okay, step nombor 3. Sebelum saya bagi tahu step nombor 3, saya nak minta anda untuk klik share again. Alright? Klik share sekali lagi untuk kita sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang berhadapan dengan masalah bisnes dia ada problem sekarang ni. Okay? Baik, nombor 3. When you have a strong leadership, okay, bila anda ada leadership yang bagus, saya nak minta anda lah, kalau leadership yang bagus ni, go and Google how to become a good leader dalam krisis. Go and Google, babe. Alright, Google sekarang. Alright, lepas habis ni, pergi Google. Baca macam mana nak lead di kala krisis. Baik, nombor 3. Gather team. Bentuk pasukan. Alright, bentuk pasukan yang strong. Okay, mana team anda yang bagus sekarang ni, kumpulkan mereka di satu tempat. Atau start pukul 12 malam ni kita tak boleh nak pergi office, tak boleh nak berkumpul dah. So kita duduk rumah, guna hangout ke, guna Zoom ke, guna FaceTime ke, whatever method. Yang penting you need to gather all the kekuatan. Kumpul semua kekuatan yang available yang anda boleh kumpulkan, especially team yang bagus. Faham ke faham? Itu nombor 3. Kumpulkan pasukan. Kumpulkan pasukan yang bagus untuk sama-sama fikir apa yang kita nak buat next. Clear ke tak? Alright? Okay. Dia boleh jadi, kalau anda punya team pasukan sekarang ni semua dalam operation punya team. Okay? Apa yang perlu anda buat adalah go and find a team, especially mentor yang bagus. Pergi cari mentor tu, pergi discuss dengan mentor tu, okay? Pergi tanya, pergi bincang, mesyuarat ke whatsoever dengan mentor anda atau your circle. Your inner circle is very important. The keyword dia adalah
gather a team. Okay? Kalau you tak ada pasukan, pergi cari orang lain atau circle yang bagus, bincangkan dengan mereka. Itu step nombor berapa tu? Nombor 3. Clear setakat ni? Alright? Step nombor 4. Step nombor 4. Semua ni, saya dah bagi tahu step nombor 1 adalah guna magic instead of logic. Tapi but then now, kita nak start guna logic pula. Okay? Step nombor 4. Bila mana anda jumpa dengan pasukan anda tadi, right? Anda dah ada dia panggil apa? Anda dah gather circle yang bagus. It's time to move to next step. Step nombor 4. Okay? Kalau if the leader have more negative thinking than staff, how Sifu? Kalau leader negative thinking, dia bukan leader. Leader is always, dia mesti positif berbanding orang lain. Okay? Dia mesti inspire instead of demotivate team. Okay? Alright? Baik, klik share guys. Saya nak minta anda klik share. Right, di kala kita sedang live ni, saya nak minta anda klik share beramai-ramai supaya lebih ramai orang tengok kita punya live, insya-Allah. Alright. Boleh bantu saya untuk klik share. Kalau anda dah klik share sekali, klik share banyak kali. Anda ada group yang anda ada dalam group tu, klik share untuk semua orang dalam group tu boleh tengok. InsyaAllah. Kalau anda ada team anda dekat WhatsApp ke, Telegram ke, please klik share dekat Telegram channel tu. InsyaAllah kita boleh belajar sama-sama. InsyaAllah. Okay? Alright? Step nombor 4. Bila mana anda dah ada team, perlu keluarkan plan. Alright? Perlu keluarkan plan untuk kita mengatasi this problem. Alright? Keluarkan plan. Keluarkan plan. Bincang plan. Apa perlu kita buat sekarang ni? Contingency plan. Okay? Now, tuan dan puan tengok saya. Yang live dengan saya. Very important. Okay? Change your strategy, not your target. Tulis ayat ni. Change your strategy, not the target. Maksudnya apa? Kita ada target kita ada apa yang kita nak capai. Tahun ni kita ada berapa juta yang kita nak capai, insya-Allah. Kalau ada orang kata tak sampai sejuta lagi, tak apa. Berapa yang anda nak capai tahun ni? Katakanlah 500,000. Okay? Change the strategy, not the target. Ramai orang change target. Bukan, silap. Orang yang hebat, berjaya, leader yang bagus, dia stick to the target, dia change the plan. Okay? Change the plan, change the strategy, not the target. Clear setakat ni? Right? Baik. Nombor 5. Right? Nombor 5. Bila anda dah ada plan, bila anda dah come out with a plan, you come out with a strategy. Now, number 5 adalah train your staff. Train your employee to work towards the plan. Alright? Okay? Maksudnya apa? Kalau anda ada staff, anda perlu monitor, anda perlu train staff anda, team anda untuk capai ke destinasi. Sekarang ni anda kena faham semua orang berada dekat rumah. Betul tak? Semua orang ada dekat rumah sekarang ni. Team anda, staff anda berada dekat rumah. Dan dekat rumah dia ada satu masalah. Distraction is too much. Dia ada TV, dia boleh tengok Astro, dia boleh tengok movie. Betul tak? Right? Dia perlu, kalau ada anak, dia kena jaga anak dia. Kalau ada suami, kena layan suami. Right? Tiba-tiba 9 bulan lagi ada banyaklah penyakit baru yang diasaskan oleh suami-suami, insya-Allah. Jadi, apa berlaku? Kita perlu train our staff untuk buat kerja daripada rumah. Kena ingat tu. Now, kita training banyak. Tapi anda kena faham satu perkara. Training paling penting yang anda perlu masukkan dalam kepala staff anda, dalam hati staff anda, adalah training untuk jadi amanah. Tulis. Training yang paling penting sekarang ni, yang anda perlu beri kepada tim anda, kepada staff anda, adalah training untuk jadi manusia yang amanah, dapat rezeki berkat. Tulis ayat ni. Ramai orang, dia misconception. Aku mesti masukkan technical know-how
Macam mana nak buat? Alright? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? How? Bila kita masukkan how, kita tak control the heart. You masukkan how, you tak control the heart. What happen? Dia tahu macam mana nak buat, tapi dia tidak ada hati untuk buat. Sebab apa? Sebab mereka, alright, anggap bos tak nampak. Jadi duduk kat rumah, aku suka hatilah. Aku nak terbongkang, tak pakai baju, tak pakai seluar pun tak apa dekat rumah kan. Tak payah buat kerja, tak payah pakai baju, tak payah buat apa. Gaji jalan. Benda paling penting adalah you train their heart first. Untuk amanah. Untuk jujur. Okay? Supaya dapat rezeki berkat. Bila you train that thing, insya-Allah, dengan izin Allah, performance mereka akan bagus. Sebaik-baik pekerja, dalam Al-Quran bagi tahu, anda cari ayat ni, sebaik-baik pekerja ada 2 kriteria. Sebaik-baik pekerja ada 2 kriteria. Kalau anda sekarang bekerja dengan orang, cuba tanya diri anda, aku ada tak kriteria ni? Kriteria pertama adalah kuat. Dalam Al-Quran bagi tahu, kriteria pertama pekerja. Tulis, kalau anda nak cari pekerja, kriteria 2 kriteria ni penting. Sebab Al-Quran bagi tahu. Kalau anda dah ada pekerja, 2 kriteria ni perlu diinstal dalam diri pekerja anda. 2 kriteria. Al-Quran bagi tahu. Ini kisah, kalau tak silap saya, Nabi Musa diambil bekerja. Nabi Musa silap saya. Tolong betulkan saya kalau siapa yang tahu. Alright. Nabi Musa diambil bekerja. Dalam satu ayat Al-Quran bagi tahu, wahai ayah, ambillah dia bekerja. Kerana untuk pekerja perlu seorang yang kuat dan amanah. Saya tak ingat ayat mana, tapi itulah ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebaik-baik pekerja adalah kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Jadi install dalam hati kita punya tim, amanah itu penting. Bila duduk rumah, amanah dengan tugas yang kita lakukan. Sebab kita bos tak nampak, tapi Allah nampak untuk dapat berkat duit hasil kerja kita. Dan kuat maksudnya kuat kerja. Right? 2 benda ni Allah dah pesan dalam Al-Quran. Allah pesan, bukan saya pesan. Saya hanya ingatkan balik kepada anda yang sedang lihat. Okay? Alright, tatkala COVID-19 ni memberi problem kepada banyak orang, tapi sekarang ni Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang beritahu kepada kita, hey, everything that happened, aku dah beritahu dalam Al-Quran. It's time for you to learn it. It's time for you untuk faham. Right? Untuk faham by heart. InsyaAllah. Okay. Nombor 6. Saya nak bagi 7 tip malam ni. Sekarang ni nombor 6. Okay. Nombor 1 tadi apa? Saya ulang balik. Nombor 1 tadi, bagaimana untuk kita berhadapan dengan COVID-19, especially untuk business owner. Nombor 1, guna magic instead of logic. Nombor 2, okay, leadership is very important di kala problem pada ketika ini. Right? Nombor 3, assemble team. Avengers kan? Avengers. Cari Avengers anda. Assemble your team. Nombor 4, develop a plan to counter this problem. Develop a plan maksudnya boleh plan dengan anda punya team. Anda boleh plan dengan anda punya cikgu, mentor. You can plan with your circle. Alright? So, nombor 4. Nombor 5. Train your staff. Train your staff meaning bukan train how, but then train hard. Sebab dia duduk rumah sekarang ni, train amanah. InsyaAllah. Okay? Right? Nombor 6. Mesti ada communication. Please guys, tulis semua benda 6 yang saya bagi tahu sekarang ni. Please tulis. Komunikasi. Don't break your communication. Bila anda duduk rumah, tim anda duduk rumah, bos duduk rumah, bos ingat aku cakap sikit, aku inspire sikit, yes, dia orang akan terus bersemangat dan mereka akan buat kerja sampailah 31 hari bulan Mac. Masya Allah. Anda kena faham satu perkara. Manusia ni, iman kita pun turun naik. Betul tak? Iman pun turun naik. Apatah lagi kita punya motivasi.
So, apa yang perlu kita buat adalah communication. My suggestion is use live macam ni, Zoom ke, Hangout, Google Hangout ke, FaceTime ke, tak kisahlah apa, Microsoft apa benda tak ingatlah. Anda boleh guna, communicate with your team. Right? Tu nombor 6. Nombor 7. Update krisis. Bila anda communicate, apa yang perlu anda buat adalah update. Alright? Update. Tu langkah nombor 7. Okay? Alright? InsyaAllah. Okay. Now, sambil-sambil anda live dengan saya ni, right? Saya nak minta anda klik share. Boleh? Klik share supaya video ini ramai lagi yang boleh tengok. Kita boleh belajar 7 langkah insya-Allah untuk kita fight back, untuk kita bina balik bisnes kita sewaktu keadaan ekonomi meruncing COVID-19 ni. Okey? Pada masa ini insya-Allah saya nak beri satu pengumuman. Okey, sambil-sambil kita live ni, stay with me. Saya ada satu pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Perutusan. Ni perutusan yang saya nak sampaikan kepada anda. Bersempena dengan perutusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai COVID-19 pada 16 Mac, which is malam, pihak Funnel Evo akur untuk menangguhkan semua program-program fizikal di bawah anjuran Funnel Evo demi menjaga keselamatan dan juga kesihatan para peserta program. Right? Selari dengan keputusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri, maka pihak Funnel Evo dengan berhati mengumumkan ke semua program-program fizikal di bawah anjuran Funnel Evo terpaksa ditangguh ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. InsyaAllah. Pihak kami memandang serius di atas perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia dan pada masa sama kami juga prihatin dengan usahawan di luar sana yang terkesan akibat penularan wabak ini. Alright? Justru InsyaAllah, saya ada pengumuman yang penting saya perlu bagi tahu. Pihak Funnel Evo akan membantu SME di luar sana menerusi program-program yang kami akan buat secara online melalui platform digital. So, bagi anda yang dah register untuk Digital Marketing Mastery, alright, Funnel Evo akan meneruskan juga tapi menggunakan kaedah digital. Alright, Digital Marketing Mastery akan dilakukan online insya-Allah. Dan kepada anda yang berminat, anda masih lagi boleh berbuat demikian untuk menyertai program-program digital kami, especially Digital Marketing Mastery. InsyaAllah, anda boleh berhubung di talian 018 760 2766. Alright? 018 760-2766. Alright, mungkin boleh tulis dekat bawah insya-Allah. Di sini juga kami menyarankan kepada semua peserta yang sudah berdaftar agar menjaga kebersihan dan kesihatan. Semoga kita semua dihindari dari wabak COVID-19 insya-Allah. Okey? Alright. Dan untuk makluman anda juga, saya ada satu lagi. Alright. Insya-Allah satu lagi pengumuman yang kita akan ni insya-Allah kita akan kita akan adakan semua seminar-seminar di online insya-Allah, dan hopefully kita boleh bantu lebih ramai orang insya-Allah untuk faham dan lawan balik apa saja yang berlaku, especially untuk ekonomi kita untuk COVID-19 ni. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? Alright? Baik. So, saya ulang sekali lagi. Apa yang saya dah sampaikan kepada anda, 7 step untuk kita berhadapan dengan COVID-19 ni. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? So, first thing first adalah guna magic instead of logic. Right, Abidah bagi tahu tu. Thank you very much. Abidah dah ni, saya nak minta anda semua salin. Right, pertama sekali guna magic versus logic. Right, kita sedekah banyak-banyak. Okay, insya-Allah sebab sedekah boleh menolak bala. Dan nombor 2, kita guna doa Nabi Yunus, kita istighfar banyak-banyak, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Right, nombor 2 adalah leadership
paling penting ketika ekonomi problem sekarang. Leadership is very important. Leader yang bagus adalah leader yang menampak positif banyak berbanding negatif. Leader yang bagus adalah leader yang mencari solution instead of blaming banyak benda. Okay? Nombor 3 adalah kita cari team, pasukan, assemble your team. Team boleh jadi team yang existing dalam syarikat anda, atau anda boleh bincang dengan mentor anda boleh bincang dengan circles anda, insya-Allah. Alright? Nombor 4 adalah daripada team yang bagus, develop a plan. Alright? Keluarkan plan yang anda boleh lakukan untuk combat this problem which is COVID-19. Right? Nombor 5, train your staff. Bukan train how, but then train hard. Okay? Untuk jadi orang yang amanah. Nombor 6, komunikasi dengan tim anda. Kena sentiasa berkomunikasi. Dan nombor 7 adalah update krisis. Okay? Alright? Tuan dan puan, hopefully live malam ni akan bantu anda, insya-Allah. Dan bagi Elite Circles dan alumni Funnel Evo, kita akan adakan especially pagi esok untuk Elite Circle dan Mastermind, kita akan ada live pukul 5 pagi untuk kita bincangkan lagi the steps yang kita perlu buat untuk kita counter this problem. Bagi anda yang belum berminat untuk register Digital Marketing Mastery online, anda masih lagi boleh berbuat demikian. Okay, insya-Allah bagi anda yang dah register, kita akan postpone Digital Marketing Mastery live yang physical di satu tarikh, insya-Allah, tapi kita akan buat dekat online sahaja Digital Marketing Mastery. Okay, dan untuk mereka yang dah register, kita akan bagi a few other bonuses yang tim saya akan bagi tahu kepada anda bonus-bonus tersebut. Okay, kita akan bagi bonus Advanced Database Power. Siapa yang register untuk Digital Marketing Mastery, kita akan bagi satu bonus Advanced Database Power untuk mereka yang register untuk Digital Marketing Mastery version online. Kita bagi some bonuses. Okay, so siapa yang belum register, anda boleh register Digital Marketing Mastery. Anda boleh contact nombor telefon di bawah. InsyaAllah nanti tim kami akan hubungi anda, insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja untuk live kita malam ni. Hopefully boleh membantu anda. Thank you very much yang anda stay back sehingga akhir kita punya live malam ni, insya-Allah. Dan saya nak minta anda sebelum kita berakhir malam ni, saya nak minta anda klik share sekali lagi. Okay? Klik share sekali lagi, insya-Allah, supaya ilmu ini boleh sampai kepada lebih ramai orang. Okay? Alright? InsyaAllah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insya-Allah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.